Saya nak mengucapkan ucapan terima kasih, tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat ya. Daripada pihak UKM, kita mengucapkan terima kasih kepada KPT. KPT yang telah menganjurkan program ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui JKN Negeri, daripada pihak pengarahnya, dan juga kepada PKD tempatan di Parit Sulong dan Batu Pahat ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak CITF Negeri, kepada pihak pegawai daerah Batu Pahat yang telah banyak membantu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada beberapa jabatan atau pihak yang telah bekerjasama untuk kita menjayakan pusat vaksinasi COVID-19 di Parlimen Parit Sulong ini. Antaranya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Jabatan Kesihatan Batu Pahat, Pejabat Daerah Batu Pahat, Hospital Putra Specialist, MRSM Batu Pahat kerana telah memberi ruang untuk kami gunakan sepanjang pemberian vaksin ini, dan juga kepada Pejabat Parlimen Parit Sulong kerana telah membantu kami menyelaraskan daripada tenaga sukarelawan untuk menjayakan pusat vaksinasi COVID-19 di Parlimen Parit Sulong. Kita terutama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada ahli Parlimen Parit Sulong ini kerana tanpa sukarelawan mereka ini tidak mungkin kita dapat menjayakan program ini. Mereka telah bekerjasama dengan pihak penghulu, pihak ketua-ketua masyarakat di sini, dan juga dengan agensi-agensi setempat seperti Putra Hospital yang telah banyak membantu. Ada juga sukarelawan lain yang tidak berkaitan dengan ini yang juga telah membantu. Dan dari segi derma, dari segi sumbangan dan sebagainya. So ini semua tidak mungkin dapat kita jayakan tanpa keterlibatan mereka inilah. Akhir sekali kepada hos, pengetua dan juga guru-guru di MRSM ini, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya mendapatkan vaksin ini amat bukan satu perkara yang mudah ya, sebab vaksin ini amat sensitif. Hari ini saya membawa vaksin Pfizer ya. Vaksin Pfizer ini adalah vaksin yang menggunakan teknologi baru, teknologi mRNA yang memerlukan penyimpanan di pada suhu yang paling rendah, iaitu negatif 80 degree Celsius, di mana tidak banyak tempat-tempat penyimpanan yang ada di negara kita ini. Jadi khusus di tempat-tempat tertentu dibawa di sini, dan kita perlu membawa di dalam kotak-kotak
yang perlu dijaga suhunya antara 2 hingga 8 degrees, di mana kita mempunyai data logger yang melihat suhu tidak boleh jatuh di luar daripada julat yang telah ditentukan untuk memastikan bahawa vaksin yang kita bawa itu adalah vaksin yang bermutu dan akan berkesan apabila dicucuk ataupun disuntik kepada orang ramai. Jadi prosesnya amat rumit sekali ya. Daripada pagi tadi kami mengambil di KK Batu Pahat bersama farmasi, ya, mereka memerlukan surat kuasa. Kemudian saya menyemak sendiri vaksin itu. Kemudian kita masukkan di dalam kotak itu. Kita tunggu suhunya turun sebelum kita boleh tutup dan membawa. Dan kehadiran kami itu diekori oleh pihak polis setiap masa supaya keselamatannya terjaga. Sehinggalah kami tiba di dalam dewan ini dengan membawa vaksin ini di dalam kotak yang telah dikhaskan. Jadi kita secara amnya saya nak nyatakan bahawa penjagaan vaksin ini amatlah rumit sekali. Kita ada apa yang kita panggil cold chain, ya, rantaian sejuk yang tidak boleh putus daripada manufacturer, ya, daripada mana ia telah dibuat, dibekalkan, disimpan sehinggalah tiba ke tempat suntikan pada hari ini. Lihatlah berapa sukarnya perkara ini perlu dijalankan. Alhamdulillah, selepas perancangan yang kita dah lakukan di pusat untuk membina pusat vaksinasi COVID-19 di Parlimen Parit Sulong ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas kesihatan, terutama petugas daripada Hospital Chancellor Tuanku Muklis. Ini juga memberi semangat kepada petugas-petugas baru yang akan datang kelak, kerana program ini adalah program yang akan mengambil masa beberapa lama, mungkin lebih kurang sebulan kan 2 bulan. Jadi penjadualan kaki tangan yang bertugas ini akan dilakukan. Jadi saya berharap agar petugas yang hadir di sini memberi perkhidmatan yang terbaik mungkin dengan sukarela dan ikhlas untuk memastikan kita dapat membantu kerajaan dan memastikan pemberian vaksin COVID-19 ini dapat diberi kepada semua rakyat Malaysia. Saya Mahmud Bezakaria daripada Rela Mukim 4 Parit Sulong. Tugasan saya ini hari untuk melancarkan perjalanan untuk pemberian vaksin. Membantu orang-orang tua yang pakai kursi roda, membantu dan juga jaga kawasan keselamatan di kawasan MRSM ini. Perancangan untuk membina pusat vaksinasi COVID-19 di Parlimen Parit Sulong ini telah dilakukan 2 minggu selepas kita mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga kebenaran daripada MOSTI, ya. Dan dengan kebenaran itu kami telah menubuhkan pasukan petugas di kalangan tenaga pekerja Hospital Chancellor Tuanku Muklis dan telah bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Jabatan Kesihatan Negeri Batu Pahat, Pejabat Daerah Batu Pahat dan juga dengan kerjasama polis dan juga Parlimen, ya, Parlimen Parit Sulong untuk membina facilities inilah. Dan alhamdulillah MRSM Batu Pahat telah bersetuju untuk meminjamkan kita menggunakan fasiliti ini. Dengan itu kami telah menjadikan pasukan yang mantap dan alhamdulillah persediaan yang kami lakukan selama 2 minggu itu telah dapat direncanakan dengan sempurna dan kita telah akan berjaya memulakan program ini alhamdulillah dengan lancar, insya-Allah.
saya amat rasa terharulah dengan semangat sukarelawan anda, dan juga saya amat terharu juga dengan pengorbanan anda meninggalkan keluarga selama seminggu untuk menjayakan program vaksinasi ini demi kesihatan nusa, bangsa dan negara lah. So jangan putuskan semangat, teruskan kerjasama anda, teruskan usaha anda. InsyaAllah kalau tidak dapat ganjaran di dunia ini, saya harapkan Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang akan membalas semua budi-budi anda ini. Kita perbetulkan niat, dengan niat ikhlas, insya-Allah kita akan berjaya. Alhamdulillah, sukarelawan di Parlimen Parit Sulong ini sangat membantu dalam kami menjayakan program pusat vaksinasi ini. Antaranya adalah sukarelawan daripada Parlimen Parit Sulong dan juga pasukan rela, pasukan polis dan juga pasukan bomba kerana membantu kita untuk memastikan kita mematuhi SOP yang diperlukan dan juga memastikan segala perjalanan pemberian vaksin di pusat ini berjalan lancar. Kemudian saya nak menambah lagi dengan pengalaman kami pergi ke balai-balai di Semerah tadi, di mana kita membuka pusat pengambilan vaksin ini kepada orang ramai di kawasan Semerah. Dewan itu telah diubah suaikan. Kita melakukan beberapa penyesuaian supaya dapat digunakan mengikut SOP garis panduan telah ditetapkan oleh CITF, Jawatan Kuasa COVID Kebangsaan.
Di situ kami menyuntik seramai 30 penduduk kampung. Saya memang merasa amat berbesar hati dan berbangga kerana terpilih dalam program pemberian vaksin secara bergerak ni oleh anjuran oleh UKM, kerana ianya adalah sesuatu yang noble bagi saya, kerana kita pergi ke seluruh pelosok negeri ini untuk mencari mereka yang tidak berpeluang untuk datang ke pusat-pusat pemberian vaksin yang telah disediakan oleh kerajaan. Dan ada antara mereka yang sesuai kita suntik di dalam bas kami. Kita ada membawa bas. Bas itu adalah bas bergerak, klinik bergerak optometri yang dipunyai oleh UKM. Jadi sesuai digunakan bagi tempat-tempat yang tidak ada dewan ataupun tempat-tempat yang berhawa dingin lah untuk keselesaan sakit. Tetapi bukan semua yang boleh naik bas. Jadi kita tetap memerlukan balai orang ramai yang boleh kita tempatkan mereka yang tidak mampu untuk naik bas. Okey, perasaan saya bila terpilih untuk menyertai program ni, saya rasa teruja lah, gembira jugalah diberi kepercayaan oleh pengarah HCTM, ketua jabatan dan juga lain-lain lagi lah yang saya tak disebutkan. Dan itu memang perasaan rasa gembira, dan selain itu saya perlu refresh balik skill-skill yang ada berdasarkan pengalaman saya selama 16 tahun bekerja. Jadi kita telah mengambil inisiatif untuk dalam program ini untuk pergi mendapatkan mereka dan memberi vaksin kepada mereka. Saya terlibat secara langsung, secara teknikalnya dalam pemberian vaksin ini, khususnya dalam pemberian maklumat dan juga pengambilan konsen dalam program ini. Jadi ketika saya membuat kaunseling itu, banyak pengalaman-pengalaman, cerita-cerita orang-orang kampung yang banyak yang boleh saya pelajari tentang kepayahan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan kita. Sekiranya perkhidmatan ini tidak sampai kepada mereka, jadi saya pun rasa agak sukar bagi mereka untuk pergi kepada kita mendapatkan perkhidmatan vaksin ini.
nasihat saya kepada yang kawan-kawan yang ingin menyertai program ni secara sukarela, perlu mempersiapkan diri, minda, ilmu dan juga perlu kental jugalah. Kita akan pergi ke kampung-kampung sebab berlainan dengan bandar dan kampung tu berlainan. Situasi dia tidak sama, persekitarannya tidak sama, dan bila anda terpilih, tak apa, move on je, terus jalankan dia saja. Adalah menjadi harapan saya bahawa program PPV Bergerak ini akan membawa satu harapan baru kepada penduduk di Parit Sulong, ya. Vaksin yang kita bawa ini adalah satu yang sangat bernilai, sangat berharga, sangat sukar didapati, dan kita amat bertuah sekali kerana mendapat agihan ke negeri Johor ini khususnya untuk penduduk-penduduk di Parit Sulong. Saya amat mengharapkan bahawa dengan adanya vaksin-vaksin ini, penduduk-penduduk akan tampil ke hadapan, mendapatkan perlindungan daripada penyakit COVID-19 ini. Lindungilah diri kita dan lindungilah semua. Timbul jugalah keinsafan sebab yang hadir ke vaksin tu jika dia mampulah, yang ini tak mampu gitu. Dan bila saya jumpa pesakit yang terlantar di rumah untuk divaksin tu, saya rasa bersemangat untuk vaksin dia, sebab dia potensi risiko tu dia ada, dia kategori yang berisiko lah untuk mendapat COVID ni. Bukan COVID tu, COVID tu siapa-siapa boleh. Dia berisiko untuk yang komplikasi COVID tu. So saya bersemangat untuk menintik dia, untuk dengan keinsafan lah, sebab dia pun tak boleh nak bergerak mana-mana. Tak ada siapa yang nak hantar dia ke PPV, ataupun kalau pergi appointment pun saya rasa tak macam mana orang nak angkat tu. Yang jaga dia perempuan. So saya bila dapat peluang tu untuk bagi suntikan vaksin, saya suntik je. Biar datang ke rumah macam mana, jauh ke dalam pedalaman macam mana pun, saya tetap datang. Walaupun berpeluh-peluh masa tu, tapi saya datang dengan misi saya untuk memvaksinasikan orang. Kalau boleh kita capaikan herd immunity 80% lah. Semoga kita semua selamat daripada serangan COVID ni lah. Pesan saya kepada mereka yang masih belum melibatkan diri dalam pemberian vaksin secara bergerak ini, ayuh marilah kita bersama-sama menjadi sukarelawan untuk menjayakan program ini supaya aspirasi negara kita untuk memberi vaksin kepada 80% rakyat Malaysia ini akan cepat tercapai.
Saya bagi tahu kawan-kawan, rakan-rakan, jangan takut nak ambil vaksin. Pasal ini melindungi dengan kesihatan kita sampai bila-bila. Datang, jangan takut. Tak ada masalah. Saya menyeru kepada rakan-rakan sekalian agar untuk menyertai program vaksinasi kebangsaan ini. Sebab ianya bagus untuk semua. Ambil vaksin, jangan takut. Tak ada sakit. Tak bayar. Saya menyeru pada rakan-rakan sekampung saya dan rakan-rakan sejiran saya kampung, mudah-mudahan dapat bersama-sama untuk vaksin. Kerana alhamdulillah syukur kerana keadaannya semakin COVID ni semakin menjadi di Malaysia ataupun di negeri kita. Jadi saya menyeru pada pemuda-pemuda di kampung kita, bapa-bapa, adik-adik dan semua sekali, silalah daftar. Kalau dapat kawan-kawan, saudara-saudara mara saya, keluarga-keluarga saya, pergilah injek vaksin supaya tidak mendapat penyakit seluruh Malaysia. Dan kepada tim kami daripada UKM, HCTM semua, saya ucapkan syabas dan syabas sekali lagi kerana semangat kemasyarakatan inilah yang kita nantikan. UKM adalah sebuah universiti watan yang perlu sentiasa merapatkan hubungannya dengan masyarakat. Jadi saya berharap agar petugas yang hadir di sini memberi perkhidmatan yang terbaik mungkin dengan sukarela dan ikhlas untuk memastikan kita dapat membantu kerajaan dan memastikan pemberian vaksin COVID-19 ini dapat diberi kepada semua rakyat Malaysia. Di akhir sekali, lindungilah diri dan lindungilah semua. Yes!